Selamat sejahtera, saya Sung King Ling dan rakan saya Nur Azlin binti Ismail yang merupakan wakil T13. Kami akan jelaskan tentang pelan yang dibuat dalam pentaksiran bilik darjah. Pertama sekali, apa itu pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapat maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Pelan pembelajaran yang kami rancang bagi memberi fokus aktiviti pentaksiran bilik darjah adalah berdasarkan Mata Pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 yang diajar di sekolah. Sumber yang telah dirujuk adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran di SKP tahun 4, iaitu aspek tata bahasa yang merangkumi standard kandungan 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan 5.2, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Bagi standard pembelajaran pula, 5.1.4 iaitu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, dan 5.2.1 iaitu memahami dan menggunakan kata berimpuhan mengikut konteks. Seterusnya, strategi pentaksiran yang dirancang iaitu kuis. Saya silakan rakan saya Nur Azlin untuk membuat penerangan yang lebih lanjut. Saya akan sambung tentang apa yang telah rakan saya bentangkan. Bagi pelaksanaan PBD ini, guru perlu melihat kepada perancangan pentaksiran yang bakal dilakukan sama ada formatif atau sumatif, menggunakan pelbagai kaedah berasaskan kriteria iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Guru juga perlu melihat kepada kemampuan individu itu bukan hanya untuk pembandingan murid, kerana pentaksiran bilik darjah ini dilakukan adalah untuk melihat kepada prestasi murid, iaitu kemahiran murid dalam bilik darjah, bukan kepada pencapaian grade semata-mata. Dan juga guru juga perlu melihat kepada perkembangan individu secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Hal ini juga termasuk aspek kognitif, psikomotor dan juga afektif. PBD ini juga membolehkan guru mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan pembelajaran dan juga mempertingkatkan kekuatan pembelajaran. Pentaksiran kendiri dan rakan sembaya juga dilakukan supaya dapat melatih murid mentafsir kemajuan secara berterusan, dan guru juga memperoleh maklumat tambahan berkaitan prestasi murid dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, strategi yang kami gunakan adalah strategi penggunaan kuis, di mana kuis ini dilakukan dalam dua keadaan, iaitu secara individu dan juga secara kumpulan. Soalan kuis kebiasaannya dilakukan adalah untuk menguji pemahaman murid tentang topik yang telah dilakukan, dan topik yang kami pilih adalah topik kata imbuhan D dan juga kata seni nama D. Sebelum menjalankan kuis, sama ada individu ataupun kumpulan, guru akan memberi ujian pra dahulu untuk melihat pemahaman murid tentang kata imbuhan D dan juga kata seni nama D. Maka selepas ujian pra itu dilakukan, guru dapat melihat sejauh mana pemahaman murid dan
Dan akhir pembelajaran guru boleh memberi soalan kuis, sama ada kuis secara individu maupun secara kumpulan. Okey. Melalui senarai semak, iaitu senarai semak penilaian kendiri dan juga penilaian secara kumpulan. Maafkan saya, penilaian secara rakan sebaya, di mana kedua-dua penilaian ini membolehkan murid mengetahui tahap mereka, sama ada tahap mereka berada di tahap yang lemah, sederhana maupun pada tahap yang tinggi, iaitu tahap prestasi yang mengandungi tahap 1 sehingga tahap 6. Dengan penilaian ini, murid mampu memperbaiki setiap kelemahan dan mempertingkatkan kekuatan dalam topik kata imbuhan D dan juga kata senilama D. Secara ringkasnya, PPD ini adalah untuk menentukan penguasaan murid dalam pelbagai aspek dan tidak berfokus kepada aspek kognitif semata-mata. Sekian saja daripada kami berdua, Nur Azlin dan juga Sun Kiling, wakil daripada T13. Terima kasih.